إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ثم أما بعد. Dimuliakan tuan-tuan imam, Tuan Bilal, pengurusi dan ahli jawatan kuasa Masjid Taman Tunku Jaafar, seterusnya para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Yang pertama-tama sekali tuan-tuan, marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya. Kita dapat lagi hidup sehari kan. Jadi setiap kali kita bangkit tidur tu, kita kena tahu satu perkara, iaitu Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu, Dia memberikan kita satu lagi peluang di dalam hidup ini. Sama ada peluang itu untuk kita minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita yang lepas. Hidup hari ini, jadi kita minta ampun kepada Allah terhadap benda-benda yang telah kita buat semalam, minggu lepas, bulan lepas, tahun lepas. Ataupun kita gunakan peluang yang diberikan ini untuk kita buat kebaikan, amal salih. Sebab Nabi SAW sebut, ada Nabi SAW sebut, bacakan kepada sahabat ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia bagi tahu, innal hasanat yudhibna sayyiat. Nabi baca ayat Al-Quran, dia bagi tahu kepada sahabat yang buat dosa tu, dia kata sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu memadamkan kesalahan-kesalahan yang lepas, ataupun memadamkan dosa-dosa. Jadi kita boleh minta ampun, kita juga boleh beramal soleh. Sebab tu apabila kita bangkit tidur tuan-tuan, kita baca alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi zikrih. Ada dalam buku tuan-tuan sebenarnya, doa bangun tidur. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah yang telah memelihara jasad aku ini, waradda alayya ruhi, dan mengembalikan kepada aku ruh aku ini. Dan kita tahu malam waktu kita tidur tu, roh ni dia pergi tempat lain. Roh pergi tempat lain. Sama ada Allah mumsik, sama ada Allah tahan dia, tak bagi balik dah, meninggallah kita. Jadi sebab tu kita bersyukur, waradda alayya ruhi, dan mengembalikan balik kepada aku itu ruh aku, wa adzina li bi zikrih, dan dia masih lagi mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya, iaitu menyebut dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang patutnya kita hargai. Jadi kehidupan yang kita buat setiap hari ni, kita bangkit-bangkit tidur tu, setiap saat, setiap minit, setiap jam yang kita buat lepas daripada bangkit tidur itu adalah tanda kita ni berterima kasih ke tidak dengan Allah, dengan peluang yang diberikan kepada kita tu. Jadi sebahagian daripada kita, alhamdulillah, hari ni kita ambil peluang untuk duduk dalam majlis ilmu contoh. Jadi kita gunakan masa yang, peluang yang Allah beri kepada kita tu untuk belajar sesuatu di dalam majlis ilmu. Kita mungkin gunakan peluang yang ada tu untuk bangkit solat malam ko, untuk buat program kebaikan ko. Itu tanda kita syukur dengan peluang yang, masa yang Allah berikan kepada kita. Jadi bukanlah salah kan pola nak buat baik kan. Kita ni bukanlah salah untuk manusia itu berhibur, tak ada masalah. Tetapi bukan kojo berhibur kan kojo. Yang tu salah lah kan. Ada yang masa kita nak duduk dengan kawan-kawan tu ada kan. Tapi kalau kojo duduk dengan kawan-kawan pagi tu sampai tengah hari,
Balik tengah hari makan nasi, potang duduk lagi sampai maghrib. Ya, yang tu menunjukkan dia tak menghargai masa yang Allah berikan kepada dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur Jadi syukur kita, action kita, perbuatan kita, apa sahaja yang kita kerjakan, lambang kita berterima kasih ke tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama. Perkara yang kedua, tuan-tuan, alhamdulillah kita masih lagi di dalam bulan Safar. Betul tak Safar? Betul, saya rasa masih lagi Safar. Di hujung bulan Safar ni. Mungkin hari ni 28, 29 28. Tuan-tuan, saya pun jarang dengar bondo ni. Masa kecil-kecil jarang. Tapi bondo ni ada sampai sekarang di kampung-kampung, di tempat-tempat tertentu, iaitu menganggap bulan Safar ini sebagai bulan yang malang. Betul tak? Bulan yang membawa kepada sial, yang bawa bulan yang padanya banyak bala. Pernah dengar tuan-tuan? Mungkin masa tuan-tuan dulu ada orang mandi Safar kan, mandi Safar, iaitu mandi untuk buang bala atau buang sial macam budaya Hindu tu kan, mandi untuk bersihkan balik dosa dia. Tuan-tuan, yang pertama sekali bulan Safar. Bulan Safar bukanlah bulan yang membawa malang ataupun membawa sial. Sebab tu dia sebenarnya benda ni didatangkan macam-macam benda kan, kefahaman. Ada pula hadis palsu datang tentang bulan Safar ni. Hadis palsu lah tuan-tuan. Dikatakan bala akan turun pada Rabu terakhir bulan Safar kan. Rabu terakhir bulan Safar, sebanyak 124,000 bala akan turun. Jadi sebab tu kalau kita tengok buku-buku yang dulu, buku-buku lama dulu, dia ada tulis amalan-amalan yang hendak mesti dilakukan pada hari Rabu terakhir bulan Safar kan. Jadi dia datang daripada perkara yang salah, asasnya salah dah, iaitu hadis palsu tu kan. Dan kefahaman ni sebenarnya bukan daripada itu saja. Kefahaman ini sebenarnya datang daripada jahiliyah, datang pada zaman Nabi dulu, sebelum daripada Nabi diutuskan menjadi Rasul. Itu kefahaman orang jahiliyah. Sebab tu Nabi SAW awal-awal dia dah clearkan benda ni. Dia bagi tahu dalam hadis dia kata la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Tidak ada adwa, kata Nabi, tidak ada penyakit yang berjangkit melainkan dengan izin Allah. Izin Allah. Adwa ni pun banyak perbahasan, tapi tak apa. Adwa tu faham yang tu dulu. Penyakit berjangkit, tidak ada penyakit yang berjangkit melainkan dengan izin Allah. Itu maksud. Yang kedua, wala tiyarata. Nabi ni bila Islam datang, dia banyak hapuskan pemikiran, kefahaman-kefahaman yang salah kan, pikiran-pikiran, kepercayaan yang mengarut. Nabi buang. Okey, Nabi kata tak ada. Yang kedua, la tiyarata. Tidak ada menganggap bondo itu malang. Tiarah itu maksudnya malang. Datang daripada perkataan tayr. Dalam surah Al-Fil Allah sebut alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran. Kata itu tayr, tayr wala tiyarata tayr. Tayr itu maksudnya burung. La tiyarata. Okey, kenapa apa kaitan malang, menganggap sesuatu itu malang dengan burung? Sebab Arab dulu apabila dia nak keluar rumah, dia akan lepaskan burung. Kalau poi ke kanan, okey, kita jalan, proceed. Orang cakap kan, proceed, carry on, kita jalan. Tapi kalau burung tu lepas, dia poi belah kiri, hari ni malang. Itu datang perkataan tatayyur. Inna tatayyarna bikum. Kita baca surah Yasin kan, tatayyur, anggap kau ni bawa malang, bawa sial. Itu tatayyur. Jadi la tiyarata, Nabi kata tak ada dah mono-mono macam malang. Aduh, masa ni malang, tak ada. Islam datang buang kepercayaan ni. La tiyarata wala hamata. Hamata ni burung hantu, burung
hantu. Banyaklah kepercayaan Arab jahiliah tentang burung hantu ni, duduk atas rumah. Kalau dia atas rumah tu makna matilah orang dalam rumah tu, macam-macam lah kan. Kepercayaan ni Nabi kata la hammata, dah tak ada dah benda ni. Wala safara, wala safara, dan tak ada lagi safar. Safar tu lah kepercayaan orang tentang malangnya bulan Safar. Jadi apabila Nabi SAW, saya nampak benda ni tuan-tuan, dia jadi masalah sebab Nabi dah bagi tahu tak ada. Lepas tu orang kita bawa balik benda-benda ni, malang ni, seolah-olah dia ni tak percaya dengan Nabi cakap. Itulah masalah. Sama ada dia rasa Nabi ni tak tahu kot kan. Mungkin dia rasa macam tu, Nabi cakap tak ada malang bulan Safar ni, tapi ada orang khabar ada kan. Dia macam tu kan. Jadi itu masalah akidah kepercayaan kepada Nabi SAW. Tak ada dah Safar, tak ada Jadi benda-benda ni kita nak kena buang. Itu perkara yang pertama. Yang kedua pula, adalah amalan-amalan solat 4 rakaat. Ada apa lupa. Lalu solat 4 rakaat, rakaat pertama baca inna a'tayna 30 kali. Macam itulah dia punya amalan kan. Jadi itu pertama dah melawan sunnah Nabi. Maksudnya Nabi dah kata tak ada, dia kau bado malam kan. Yang kedua buat pula benda yang Nabi tak ajar pun benda tu. Jadi ini juga apa salah kan, benda baik. Bukan dia boleh minum arak, Nabi tak ajar kan. Jadi kita tak sahabat. Nabi SAW sebut man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Sesiapa yang buat suatu benda yang baru dalam urusan ini, dan benda tu tak datang daripada kami, fahuwa radd, maka dia amalan itu tertolak. Seolah-olah dianggap Nabi ajar tak habis. Kalau kita buat benda lain daripada apa yang Nabi ajar, contoh lah kan, kita rasa tak cukup ni kan, untuk ni kita kena buat solat hari Jumaat dia tak cukup, solat Rabu ada 2 khutbah, tak cukup 2 khutbah, 3 khutbah kita bubuh kan. Dia buat satu benda yang dia rasa tak cukup, seolah dia rasa Nabi ajar tak habis. Itulah maksud dia. Okay, jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, itu yang saya nak bagi tahu hari ni, nak jelaskan kat sini. Walaupun kita nampak benda tu kepercayaan tu alah esoklah, tapi benda tu seolah-olah menganggap Nabi SAW khianat dengan ilmu, ataupun anggap Nabi SAW tak tahu benda yang dia tahu. Itu masalah. Okey. Jadi tuan-tuan, sebelum lebih panas, kita teruskanlah pengajian kita. Okey tuan-tuan, kita kini kita dalam kitab Hisnul Muslim, itu perisai orang Muslim. Kita 2 minggu lepas kita berada pada bab apa kita belajar tuan-tuan? Bab rukuk. Kita belajar pada bab rukuk. Baik. Bab rukuk ni, apakah bacaan yang terakhir kita belajar? Kita belajar bacaan yang terakhir. Rukuk ni, ingat tuan-tuan, ada 5 bacaan rukuk. Subhana rabbiyal azim. Yang kedua, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Yang ketiga, subuh quddus rabbul malaikati waruh. Nombor 4 panjang sikit, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami. Yang ni panjang sikit lah. Yang kelima, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. 5 bacaan rukuk. Jadi tuan-tuan, yang mana yang kita dah rasa boleh lancar, kita amalkan tarawih. Tuan-tuan amal ke tidak ni? Kalau tidak, baik balik rumah duduk tengok drama ya. Datang sini tak maksudnya kita tak dapat buat. Dapat satu lancar. Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Lancar. Isyak agang tarawih baca rukuk tu subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Buat itu seminggu kan. So boleh ingat, kita boleh ingat kan. Lepas ni rukuknya yang tu. Okey, kalau lancar yang lain pula buat pula. Baca seminggu, kita tukar macam mana kita solat selama ni, dapat menambahkan lebih rasa khusyuk. Baik, hari ni kita nak masuk di dalam bab yang baru, namanya doa ur-raf'i minar rukuk.
doa ur-raf'i minar ruku', doa ketika bangkit daripada rukuk. Lepas rukuk, apa nama ini? Lepas bangkit rukuk tu apa nama i'tidal. I'tidal. Okey. Doa ketika bangkit daripada rukuk ataupun doa ketika i'tidal. Baik, apa yang kita nak baca ketika i'tidal? Kalau kita tengok bacaan di dalam buku ni, bacaan yang pertama kita sebut adalah Sami'allahu liman hamidah. Okey. Yang pertama sekali tuan-tuan, bukan sami Allah, bukan. Apa dia? Sami'a. Sami'allah. A tu sambung dengan Allah. Sami'allahu liman hamidah. Bukan sami Allah, bukan. Bukan sami tu. Sami'allahu liman hamidah. Boleh tuan-tuan? Jadi jadi imam kepada anak isteri kita, janganlah sami Allah, sami Allah. Baik. Sebelum kita tengok makna sami Allahu liman hamidah, kita nak tengok dulu datang daripada mana. Kita nak tahu juga. Kita ikut abah kita, wan kita, kita ikut marin kan. Bacaan ni datang daripada mana? Baik. Ia datang daripada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Okey, hadis Abi Hurairah, dia kata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam sebut sami'allahu liman hamidah, lalu kamu katakanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd. Baik, ada berapa bacaan? Nantilah kita tak masuk lagi ni. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah, kerana sesungguhnya sesiapa yang sama bacaan dia tadi, iaitu Allahumma rabbana lakal hamd, sama bacaan dia dengan bacaan para malaikat. Jadi kita tahu kita bukan solat, kalau kita solat berjemaah tu bukan seorang ada malaikat. Nabi kata kalau sama Allahumma rabbana lakal hamd sama dengan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, dosa dia diampunkan. Dosanya yang lepas diampunkan. Dosa apa? Dosa kecil lah. Dosa besar perlu taubat. Okey, yang tu berkenaan dengan sami'allahu liman hamidah. Okey, kita terus lompat kepada bacaan yang kedua. Lepas baca sami'allahu liman hamidah, kita akan baca, tengok bacaan yang seterusnya tu 39, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Baik. Jadi kita tahu ada beberapa bacaan. Yang pertama sekali nak kena jelas dulu lah. Ada Rabbana lakal hamdu. Okey, settle Yang pertama sekali kita memang baca Rabbana lakal hamdu, betul Ada juga Rabbana walakal hamdu. Dua-dua ni ada riwayat. Okey. Dan yang ketiga, kalau ikut hadis Abu Hurairah tadi, apa dia? Allahumma rabbana lakal hamd. Boleh tiga ni. Rabbana lakal hamd boleh, Rabbana walakal hamd boleh, Allahumma rabbana lakal hamd pun boleh. Masjidil Haram macam mana? Walakal Rabbana walakal hamd, kan? Dia macam tu kan. Sini buat ke? Bilal suara sedap, okeylah. Okey kan? Okey. Baik, kita nak tengok juga datang daripada mana bacaan. Okey, Rabbana walakal hamdu, lepas tu ada tambahan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Okey, yang ni asal dia daripada mana pula? Ini asalnya daripada hadis di dalam kitab Muwatta Al-Imam Malik. Dia kata hadis ini riwayat Rifa'ah bin Rafi' Az-Zurqi radhiyallahu anhu qala kunna yawman nusalli wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati qala sami'a Allahu liman hamidah qala rajulun wara'ahu rabbana walakal hamd
hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Falamma sarafa qala manil mutakallimu anifan qala ana qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Baik, hadis Rifa'ah ni dia kata, suatu hari kami bersolat di belakang Nabi SAW. Jadi para syurah hadis, para orang ulama yang mensyarahkan hadis ni, dia kata solat ni adalah solat fardu. Solat fardu. Baik. Dan sebahagian mengkuatkan lagi solat ni adalah solat maghrib. Rifa'ah solat bersama Nabi, solat maghrib. Sebab tu naik suara tinggi kan. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati, apabila Nabi SAW angkat kepalanya selepas daripada rukuk, qala, Nabi sebut sami'allahu liman hamidah. Okey. Faqala rajulun wara'ahu, lelaki di belakang Nabi SAW sebut, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Okey. Lepas tu habis solat tu, falamman sarafa qala, apabila habis solat, Nabi tanya, manil mutakallimu anifan, siapa yang cakap tadi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi? Siapa sebut tadi? Dalam riwayat lain dia kata lama tak ada siapa jawab. Mungkin dia takut kan, weh Nabi marah kau kan, mandai-mandai ni kan. Okey. Lepas tu Nabi tanya lagi, ada orang lelaki yang tadi sebut, dia kata ana, aku. Okey. Qala, Nabi SAW cakap, bagi tahu ataupun bersabda, aku melihat raaitu bid'atan wa thalathina, aku melihat beberapa, bid'atan tu 3 sampai 9 dalam bahasa Arab. Wa thalathina, 3 macam mana? 30 lebih. Macam itulah maksudnya, 30 lebih. Aku nampak 30 lebih malaikat yang bertadirunaha, yakni apa ni, copek-copek, ayyuhum yaktubuha awal. Maknanya siapa dulu nak tulis ayat lelaki tadi. Nabi nampak beberapa 30 lebih malaikat nak tulis ayat yang baca tadi, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Okey. Baik. Jadi yang pertama sekali kita nak terjemahkan dulu makna sami'allahu liman hamidah. Apa maksud dia tuan-tuan? Sami'allahu, Arab ni tuan-tuan, dia adalah, dia panggil verb sentence. Macam ni. Kalau bahasa Melayu tu, ayat kita akan start dengan kata nama. Kita tak akan start dengan kata kerja, takkan? Kan? Ali pergi masjid, kan? Takkan dong pergi Ali masjid, takkan? Faham? Ali pergi masjid, Ali makan nasi, kita takkan start makan Ali nasi, tak ada. Jadi bila kita dengar sami'a tu perbuatan dengar, sami'a, kan? Sami'allahu, maksudnya bila kita nak terjemah Allah dulu, kita terjemah Allah dulu yang belakang tu. Allah dengar, sami'allahu, Allah dengar, liman hamidahu, siapa yang puji dia. Itu maksudnya, Allah dengar siapa yang memujinya. Okey. Jadi kat sini bacaan yang kita akan baca, yang Nabi ajar, Rabbana walakal hamd. Lelaki ni tadi memandai-mandai, tambah apa tadi? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nampak Okey. Rabbana walakal hamd, maksud dia Tuhan kami dan bagi engkau alhamd. Tuhan kami dan bagi engkau alhamd. Dia pun satu bodoh juga. Bahasa Arab ni pun sebenarnya dia tak boleh start. Kalau kata nama dia tak boleh tiba-tiba je Rabbana, tak boleh sebenarnya. Dia sebenarnya kena, asal dia kena Rabbu, dia kena dhammah dulu. Sebab tu kita belajar kursi yun, kita belajar semua baris depan, tak ada baris atas dah kan. Kursiyan tak ada.
Kursiyun, maktabun, sa'atun, masjidun, semua bagi tempat. Jadi tiba-tiba je Rabba, dia tak ada Rabba sebab dia Rabbu, membawa makna sebelum daripada Rabb itu ada perkataan lain, iaitu perkataan ya. Ya Rabba, maksud dia kat situ ya Rabba, maksudnya itu adalah seruan. Maksud dia wahai Tuhan kami. Kita baca doa kan Rabbana atina tu kan, dia sebenarnya tak boleh Rabba tau, dia kena Rabbu. Tapi maksud tiba-tiba Rabba tu sebelum dia ada ya dengan alif. Ya Allah, ya Rabb, maksudnya Rabbana. Okey, Rabbana, Tuhan kami. Rabb kita dah sebut, Rabb ada 5 makna. Walakal hamdu, dan bagi engkau pujian. Alhamdu. Alhamdu maksud dia apa tuan-tuan? Ada 2 makna. Puji dan juga syukur. Puji dan juga syukur, itu makna Tuhan kami bagi engkau puji dan syukur. Itu maksud alhamd. Okey. Yang kedua, isu dia, sebelum saya sambung kepada makna ni, apa lagi isu tentang pergerakan di dalam bila kita nak baca Sami'allahu liman hamidah tu, kita akan baca Sami'allahu liman hamidah itu bila kita angkat kepala kita. Sami'allahu liman hamidah, macam tu. Bukan Sami'allahu liman hamidah, bukan. Bukan juga Sami'allahu liman hamidah, bukan. Jadi macam mana? Sami'allahu liman hamidah, maknanya kita baca itu pergerakan, intiqal. Masa intiqal, masa berubah tu kita baca Sami'allahu liman hamidah, bukan sebelum, bukan juga selepas. Okey. Tapi kadang-kadang imam dia terpaksa lambekkan sikit. Dia dah bangkit sikit, baru dia Sami'allahu liman hamidah. Kadang-kadang dia terpaksa. Sebab apa? Walaupun sebenarnya salah, sebab tu yang masa bergerak tu Sami'allahu liman hamidah, dia kadang-kadang terpaksa sebab ada makmum yang suka potong dia. Betul tak? Kan? Dia tak sambut, dia baru Sami'a, kalau dia dah bangkit dah, kan? Makmum dah terpacak dah. Tuan-tuan, saya nak baca satu fatwa. Ada orang tanya di dalam Lajnah Daimah di Saudi. Okey, saya bacakan sikit fatwa. Orang yang suka potong imam, dia suka potong imam. Imam tak habis baca lagi, dia dah potong. Okey, kita tengok sekejap. Okey, tajuk dia hukmu musabaqatil ma'mumina lil imami fi shalah. Hukum makmum yang mendahului imam di dalam salat. Kathirun minal musallin al-an hadahumullah yusabiquna al-imamah fi as-salati wa dhalika annahum yutabi'una al-imama qabla an yanqati'u sawtahu, bima'na annahu idza qala fi ar-ruku'i was-sujudi Allahu akbar tajiduhum raki'ina qabla an yanqati' sawtahu. Okey. Banyak orang-orang yang bersolat hari ini, dia cakap hadahumullah, semoga Allah bagi mereka itu petunjuk, mendahului imam di dalam solat. Demikian itu kerana mereka ikut imam, dia ikut imam qabla an yanqati'a sawtahu, sebelum imam itu habis suara dia. Maknanya, contoh kalau kita buat Sami'allahu liman hamidah, Sami'allah, dia dah bangkit dah, kan? Okey. Kalau sampai terhabis suara dia, Sami'allahu liman hamidah, baru dia bangkit. Yang tu betul lah. Tapi yang ni Sami'a, dia pun nak bangkit dah. Kalut kan, orang Kedah cakap kalut. Kalau orang Islam kau apa? Nak doreh kan. Okey. Wa kadzalika fil khafdi war raf'i. Demikian itu ketika mana dia ni turun ataupun naik, sama dia nak copek je. Hal salatuhum fi hadhihi al-halah sahihah am yulhiquhum ithmun ala fi'lihim hadha? Okey, dia tanya, adakah solat mereka itu dalam hal ini sahih, maknanya sah, am yulhiquhum ithmun, sah tapi dapat dosa ke di atas perbuatan mereka itu, ataupun mereka dapat dosa di atas perbuatan mereka itu. Okey.
Kita tengok ulama dia jawab cakap apa al-wajib 'alal ma'mumina mutaba'atul imam wa 'adamul musabaqah. Okey, yang wajib kata mufti ni dia cakap di dalam lajnah daimah ni, dia kata wajib bagi makmum itu mengikut imam dan tidak mendahului. Itu wajib. Yang pertama sekali ikut dan jangan sekali-kali mendahului. Fal musabaqatu muharramatun wal mutaba'atu wajibah. Mendahului itu haram, diharamkan, dan mengikut itu wajib. Falaisa lahum ayyusabiquhu wa laisa lahum ayyuwafiquhu. Dan janganlah mereka itu mendahuluinya, dan janganlah juga mereka itu sama dengan dia. Nampak? Sama pun sebenarnya tak boleh. Sama dengan imam tu, Sami Allah, tak boleh. Ikut, bukan sama. Okey. Wa alaihim ayyutabi'uhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, dan jangan berbeza dengannya. Jangan kita berbeza dengan imam tu. Imam tengah rukuk, kita tengah sujud. Itu janganlah. Jangan berbeza dengannya. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam angkat takbir, fakabbir, kemudian kamu angkat takbir. Jangan imam Allahu akbar, Allah, kita pun tak habis lagi imam tu kan. Allahu akbar, baru kita Allahu akbar. Okey. Wala tukabbiru hatta yukabbiru. Ini masih lagi hadis Nabi. Dan jangan kamu bertakbir sehingga imam tadi bertakbir dulu. Wa idza raka'a farka'u, apabila dia rukuk, kamu rukuk. Wala tarka'u hatta yarka'a, dan jangan kamu rukuk sehingga mereka itu dulu rukuk. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Okey, ini juga satu lagi, apabila mereka sebut sami'allahu liman hamidah, kamu sebut rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, apabila dia sujud, kamu sujud. Wala tasjudu hatta yasjud, dan jangan kamu sujud sehingga imam tadi sujud. Okey. Wa qala alaihi salatu wassalam inni imamukum fala tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyami wala bilinsiraf. Aku ini, Nabi SAW sebut lagi, sesungguhnya aku ini imam kamu. Fala tasbiquni, jangan mendahului aku. Jangan mendahului aku dalam apa? Dalam rukuk, dan juga dalam sujud, dan juga dalam berdiri. Imam tak bangkit lagi, dia dah berdiri togak dah. Imam macam ni lagi kan, dia dah togak dah, tak boleh. Wala bil insiraf, maknanya dan juga habis bagi salam pun sama. Jangan bagi salam dulu sebelum daripada imam. Imam as-salam, ini pun satu juga imam, ingat kan. Jadi janganlah nak buat panjang-panjang sangat kan. Assalamualaikum. Imam tu mampu hilang sabar. Aduh kan. Assalamualaikum dia dulu kan. Jadi tak boleh. Jadi kita dengan kadarnya lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama juga Allahu akbar. Lama nak habis, nak putih tu kan. Putih kan jopek kan. Orang boleh turun. Okey, tak habis ni. Jap. Fal wajib alaihim. Okey, kita sambung kepada fatwa tadi. Fal wajibu alaihim ayyutabi'uhu wa alla yusabiquhu wal musabaqatu. Okey, dan wajiblah kepada mereka itu mengikutnya dan jangan mendahuluinya. Wal musabaqatu tubtul salata idza sabaqal imam batalat salatuhu. Dan orang yang mendahului di dalam solat imam tadi, dia mendahului imam di dalam solat, maka solatnya terbatal. Nas'alullah al-afiyah. Ulama ni kan, kami memohon Allah SWT pelihara kita daripada buat benda tu. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi sebut lagi terhadap orang yang suka mendahului imam ni. Kadang-kadang dia gopoh, dia nak copet, dia nak tunjuk dia ketua kan. Saya pengurusi ni, saya kena sujud dulu kan. Tak. Siapa pun imam, kena imam dulu. Okay, ambilkanlah fatwa ni sikit lah. Ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu, tidakkah orang yang mengangkat kepalanya
takut. Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu takut? Nabi sebut ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Allah esok akan tukar kepala dia dengan kepala keldai. Ra'sa himarin au yaj'ala suratahu surata himarin. Ataupun Allah esok tukar muka dia jadi muka himar, yakni pada hari kiamat esok. Orang yang suka mendahului imam. Maksudnya Nabi sebut ni dalam keadaan serius lah. Maksudnya waktu Nabi marit, memang ada orang yang macam ni pun. Nabi marah, Nabi kata jangan dahului aku. Banyak hadis pasal orang yang suka nak lebih laju daripada imam ni. Okey, nasallallahu al-afiyah fa hadhihi 'uqubah. Hadha khatrun 'azim fal musabiq tuharrimu 'alayhi al-wasaqqa wa tuqtu as-salata illa idza raja'a tabi'a al-imam. Okey, jadi sama juga. Okey, jadi dia sebut sini wa ammal muwafaqatu fa makruhatun aw muharramatun. Orang yang sama pula dengan imam ni tadi. Tadi mendahului haram, batal solat. Orang yang sama dengan imam. Sama ada kan? Allahu akbar sama imam, sami Allah sama dengan imam. Tak boleh. Makruha, dibenci. Makruh. Yang pertama sekali makruh. Makruh tu bukan makruh bukan. Makruh tu makruh. Makruh tu maksudnya apa? Dibenci. Makruha. Au muharramah, ataupun diharamkan. Bal zahirul nusus tahrimuha. Bahkan secara zahir nas, maksudnya secara zahir ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi menunjukkan benda tu adalah haram sebenarnya. Sama dengan imam. Walakin idza fa'alaha bi annaha kabbara ba'da takbir al-imamuhu lakin qabla an yanqati' sawtahu wa qabla an yastawi raki'an ajza ar-rak'ah wa ajza takbir lakinnahu khalafa sunnah. Okey. Tapi kalau dia buat juga solat dia sah, ajza'at, harus solat dia sah, tetapi mukhalafatus sunnah. Mukhalafatus sunnah maknanya melawan dengan arahan Nabi. Nabi tak bagi dia nak buat juga. Okey, fal wajibu alaihi ay yantazira hatta yanqati'a as-sawt. Wajib ke atas dia, wajib. Okey, ni nak beritahu hari ni. Wajib ke atas orang itu tunggu sehingga terputus suara. Ay yantazira hatta yanqati'a as-sawt. Maksudnya imam tu Allahu akbar baru dia turun. Jangan Allah dia dah turun. Dengar tuan-tuan. Jadi benda ni untuk elakkan kita mendahului imam. Kadang-kadang ada imam yang Allahu akbar dia berdiri kan. Ini pun imam pun kena ambil benda ni sebagai pengajaran juga. Jangan buat benda yang menyebabkan orang lain boleh dahului dia. Dia sajud Allahu akbar kan, dia sajud. Tak boleh. Jangan. Dia sobat tu supaya jangan ada orang mendahului dia. Okey, jangan tengok ada lagi yang penting. Wala taharrak hatta yanqati as-salatu imam, idza qata as-salatu kabara idza sawa raki'an. Okey. Hatta yastawi al-imam raki'an hatta yastawi sajidan hatta yakunu qad taba'a la yasawi. Okey, wala yuwafiq ya Rasulullah. Okey. Jadi itu adalah fatwa panjang tapi tak apalah, kita baca sikit supaya kita boleh ambil satu pengajaran hari ini. Jangan mendahului imam sebab ada ancaman yang besar di belakang perkara itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kita sambung lagi nanti bacaan ni. Nasallallahu ta'ala yanfa'ana wa iyyakum bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Azan.